Dan saya akan teruskan, iaitu pertama, terima kasih atas pembentangan tadi dan ruang yang diberikan untuk ahli berhormat mengumumkan pandangan dan saya anggap perbahasan walaupun tidak ada pengundian. Yang pertama, saya masih perlu rujuk apa yang disebut oleh Menteri yang juga dibangkitkan oleh Bagan Sekar Puteri dan beberapa lain, Puchong, tentang ordinans darurat. Saya percaya Yang Berhormat Perdana Menteri setuju bahawa pengisytiharannya atau pembatalannya adalah suatu yang serius, yang tidak boleh dibuat sewenang-wenang secara spontan. Saya tahu keperluan Menteri mahu menjawab untuk mengelakkan perbahasan berterusan. Tetapi untuk memberikan jawapan begitu rupa, saya fikir pertamanya memang unprecedented. Major policy decision seperti ini haruslah dibentangkan secara hormat berahli parlimen supaya kita sama ada beraku, setuju atau menyambut baik. Dan ini tidak berlaku. Saya juga gusar. Saya bayangkan awal tadi, kita di tahap krisis perlembagaan sekarang ini. Sudah tahu tentang kenyataan-kenyataan Badan Gajah Melayu dan Yang di-Pertuan Agong. Saya tidak pasti sama ada pertama, hal yang diumumkan oleh Menteri telah dipersembahkan atau diperkenankan kerana tidak disebut dalam membawa usul darurat. Kita persembah. Saya diberitahu Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Peguam Negara, berapa orang datang mempersembah pada tuanku, meyakinkan tuanku. Apakah pembatalan ini dibuat dengan mempersembahkan dan mendapat perkenan? Saya belum pasti. Saya minta penjelasan kerana kalau ini belum berlaku, pengumuman ini tidak boleh dibuat dengan satu bentuk penghinaan kepada institusi Raja-Raja Melayu, khususnya Agong. Ini bukan boleh ni. Politik yang ringan. Betul. Saudara mesti bertanggung. Yang Berhormat pengusi, kita di parlimen ini sama-sama bertanggungjawab. Kalau ada yang mengatakan tidak ada masalah, mereka ini tidak bercakap benar. Semua orang tahu bahawa memang ada permasalahan. Dan permasalahan ini perlu dileraikan dengan hormat, dengan baik dan tidak dipertajamkan. Saya fikir melihat kepada sidang hari ini dengan pengumuman yang dibuat akan mempertajamkan krisis perlembagaan yang sekarang kita hadapi. Dan Perdana Menteri, Menteri berkenaan harus bertanggungjawab kerana mengemukakan satu hal usul yang melibatkan kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan 1503 darurat ini, tetapi mengenepikan institusi raja dari segi mempersembah dan mendapat perkenan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga terkait adalah keperluan memaklumkan bukan dengan pengumuman begitu. Pengusi sedia maklum tentang proses parlimen ini. Dia tak boleh buat umpamanya hari ini kita umumkan kita isytiharkan darurat. Dan datang sesi lagi kita dah batalkan minggu lalu. Ini pasar malam ke? Tidak boleh. Saya nak lihat kertas pembentangan kelulusan. Dan kalau ini tidak dilakukan dan dianggap ini suara Ketua Pembangkang, sudah silap besar. Saya nak pertahankan semangat perlembagaan. Saya nak pertahankan semangat raja perlembagaan. Dan supaya jangan krisis ini berpanjangan kerana parahnya itu rakyat Malaysia. Dan kerajaan dalam konteks apa yang berlaku hari ini tidak mungkin dapat mentadbir cara baik dan tersusun kalau prinsip ini tidak dipatuhi
dan dihormati. Dan ini yang berlaku dalam negara kita sekarang. Memang rakyat umum tidak tahu sepenuhnya kerana keadaan yang sensitif begitu rupa. Tetapi kita, sekurang-kurangnya sebagian besar daripada kita, tahu masalah ini. Dan nasihat saya mesti dileraikan. Kerana ini tanggungjawab bersama semua ahli-ahli yang berhormat dari semua parti. Dan ternyata dalam meleraikan masalah ini, pimpinan kerajaan sekarang gagal untuk menghormati semangat perlembagaan yang ada. 1503 menyebut di antara lain, kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memasyhurkan ordinan di bawah pasal 2B. Kita jelas, Parlimen berkuasa membuat undang-undang tanpa menghiraukan tata cara perundangan. Tapi yang saya nak sebut di sini ialah keperluan membentangkan kepada dua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Itu mungkin dilakukan, khusus teknikal. Saya tidak pertikai hal itu boleh dilakukan dengan mudah, dengan maklumkan. Tetapi yang saya pertikai sekarang adalah proses dalam menetapkan suatu keputusan dasar yang besar telah tidak dipatuhi. Mesti, kalau ini pun tidak dihormati, bolehkah kita bayangkan hal-hal lain kita bincang hari ini dapat dihormati? Soal yang agak asasi dan fundamental tunggak dalam perlembagaan negara. Sistem yang kita anuti oleh semua parti. Apatah lagi parti-parti Melayu. UMNO Bersatu. Yang lebih gegak gempita pertahankan ini. Tetapi ternyata tidak dapat meyakinkan kita bahawa semangat ini dipatuhi. Itu yang pertama. Perdana Menteri menyebut, dan saya sambut baik kenyataan kejayaan setakat ini, vaksin 16 juta dos. Yang tidak disebut ialah bahawa kita ketinggalan 5-6 bulan ketimbang dengan negara seperti Malta, Turki, malah Indonesia yang kehadapan pada peringkat awalnya. Tapi kita dapat mengejar sekejap sehingga mencecah lebih 500,000 suntikan satu hari. Satu prestasi yang baik, dan saya ucap tahniah terutama kepada barisan hadapan. Pengorbanan mereka yang besar dalam memastikan kerja dibuat. Dan kalau kita dapat lihat satu dua tempat, kalau belah petang tu nampaknya mereka letih lesu. Kerana dapat mengejar masa, tak sempat makan, minum. Saya masih ingat pergi ke Bagan Pinang di Port Dickson. Beberapa doktor tu tak sempat berhenti makan. Ya. Satu dua terberhenti, Zohor cepat-cepat dan terus sambung. Jadi inilah yang dibangkitkan tadi oleh Pandan. Kalau betul, berilah perhatian. Doktor kontrak ini kerja macam doktor biasa. Bertungkus lumus. Ya. Janji demi janji. Menteri Kesihatan, kemudian Jemaah Menteri, bawah Perdana Menteri. Macam masalah besar, tangguh demi tangguh. Orang tu kerja. Kerja setengah mati. Dan banyak juga terkorban. Jadi saya ingin gesa dan mendesak, janganlah sampai doktor-doktor itu kena buat hartal dan mogok. Kemudian ambil tindakan pula, ugut pula. Orang macam doktor ni, kalau dia terpaksa mogok ni, maknanya dia memang dah kecewa betul. Tak ada harapan. Dan oleh kerana dia itu mungkin ada keyakinan beragama, dia tak lompat, bunuh diri. Jadi janganlah kita pandang ringan. Jumlah dia 23,000 doktor kontrak. Sampai hari ini belum ada kepastian. Tiap minggu ambil keputusan untuk harta. Jadi saya minta ada ketegasan daripada Menteri dalam menjawab untuk menyempurnakan program kesihatan. Kita tahu dah sesak. Hospital memang tak
Minta rumuskan Yang Berhormat. Letak apa kertas apa ni kain renta dah Saya penuh, minta tak boleh penjelasan. pergi lagi dah. Minta penjelasan kepada Harus kita penjelasan. gunakan. Ya. Minta Yang penjelasan. keduanya tentang pemulihan, program pemulihan ekonomi. Minta penjelasan Yang Berhormat. Kita ada perimbangan di Audition. antara Minta penjelasan. keperluan menjaga kesihatan Yang Berhormat. dan Minta penjelasan. pemulihan ekonomi. Yang Berhormat. Saya ada Minta 2 minit lagi, penjelasan. 2 minit lagi Arau. Ya. Saya ada 2 minit lagi Arau. Arah masa Terima datang kasih. pada Arah. Penjelasan. Jadi oleh demikian, Sila rumuskan. Yang Berhormat, kita kawan kan? ada usul daripada SME, Tak sokong dah. daripada Samantha, Yang Berhormat minta SME penjelasan. Association of Malaysia. Kita harus jaga patuhi SOP. Yang Berhormat Saya minta yakin. penjelasan. Baik. Di antara Ini bukan masalah malapetaka yang kita hadapi baru-baru ini ialah Kementerian Humaniti bagi lulusan kod pintu belakang ini siapa saja. Begini panjang. Akhirnya Langkawi, kluster bocak-bocak. yang besar termasuklah Speaker. kluster kilang. Ini majlis apa ni? Malam Perdana Menteri boleh sah. Sekarang gila orang yang Langkawi bocah. Di malam Perdana Menteri boleh sah. kena jawab ni, kluster kilang. Ya. Lengkara Langkawi bocah. Kemudian Speaker, saya nak tahu. Saya ingin bertanya, semasa PH memerintah, apa yang PH telah lakukan? Sekurang-kurangnya sekarang kerajaan sedang bagi perhatian. Ini Arau tak makan ubah ni Arau. Sudah Arau. Masa PH memerintah, doktor-doktor ini tidak diberi perhatian. Tetapi sekarang PH sedang bagi perhatian kepada kontrak. Terima kasih. kita jangan cuba jadi hero kepada usaha yang dibuat oleh PH. PH tak buat apa. PH zalim. Baik, terima kasih Arah. Terima kasih. Baik. Ni speaker. Sekarang giliran ni, giliran Langkawi bocap. Langkawi bocap pasal apa penjelasan ni panjang. Minta penjelasan daripada Pak Dixon. Ni mana boleh menteri minta penjelasan ni rumah. Apa ni? Tunggu your floor lah. Saya minta Takkan panas kot. pembangkang Relax lu. cakap, biarlah guna fakta. Guna data yang Ini betul. faktanya pintu belakang. Tuan Speaker, saya ada data. Nasional. Duduklah kebah. Duduklah kebah. Sektor perbuatan Okey, adalah penyumbang utama Menteri kepada apa-apa. Jawab. Dalam asyik ambil komisen saja. Ketua pembangkang Fikir rakyat jangan fikir komisen. Baik. Lupa saya ditergi lehat dulu. Kluster pembuatan hanya 35,000, iaitu hanya 8%. Saya sokong gombak terus. Ahli hormat. Ahli hormat, saya minta ahli hormat semua duduk. Duduk, baik. Terima kasih, duduk. Arah, duduk Arah. Saya minta Padison. Yalah, Menteri tak nak kelas. ada giliran menteri jawab. Tak bisa Menteri Kanan Timbalan Perdana Menteri. Langkawi. Menteri ada giliran lah. Tunggulah giliran awak. Langkawi Bagi kuliah lah kepada menteri jangan untuk takut peraturan rasa hormat Langkawi. Semua ini tentang fakta. Takut SME Association of Malaysia fakta. Guna emosi. Kita kenal siapa produsen ini. Ditutup. Tahu boleh kecil hati kita dapat jadi TPM. Padison. Arau dah cakap cukup lah. Padison asal. Jangan frust tak jadi timbalan Perdana Menteri ya. Nak luahkan perasaan. Ya, tunggulah giliran. Sudah tamat habis. Saya bentang fakta bukan emosi. Saya dah bawa statistik. Sebab saya tahu Pakatan Harapan akan berbohong dalam rakyat. Ahli hormat, masa Padison dah tamat. Dan saya tak panggil Langkawi bukan? Tak kawal. Di antara menjaga kesihatan, pemulihan ekonomi, saya setuju. Tetapi biarlah peraturan itu agak telus dan jangan kira untung memihak kepada syarikat-syarikat di galang-galang besar saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Padison. Sekarang